Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat sama-sama bertemu lagi dalam mata pelajaran Jawi dan Khat darjah 5. Dan hari ini kita masih lagi menyambung pelajaran 1, iaitu hukum bacaan. Dan pada kali ini kita akan membincangkan tentang tajuk penulisan kata ulang. Kata ulang ataupun kata berganda. Jadi anak-anak boleh buka kitab Jawi dan Khat muka surat 15. Okey, mari kita tengok yang pertama. Okey, kata ulang ditulis dengan angka 2 tulisan Arab. Okey, ini untuk yang pertama, iaitu kata ulang, kata ganda ditulis dengan angka 2 tulisan Arab. Di mana kata ulang penuh termasuklah kata ulang semula dan jamak. Jadi kata ulang penuh ini terbahagi kepada 2, iaitu ulang semula dan juga ulang jamak. Okey, kita tengok yang pertama, iaitu contoh kata ulang semula. Di sini ada beberapa contoh, dan ini merupakan dia memang benda ini ataupun objek ini memang asalnya namanya memang kata ulang ataupun kata berganda. Contohnya pertama, labah-labah. Labah-labah ini kalau kita ambil labah saja, kita tak faham. Maksudnya bukan kata dasarnya labah, tapi memang binatang itu adalah namanya labah-labah. Jadi memang nama asal bagi labah-labah itu adalah memang kata ulang. Jadi kita gunakan angka 2 tulisan Arab. Okey. Yang kedua, kura-kura. Kalau kita ambil kura, kita tak faham kan. Jadi kalau kita disebut kura-kura, kita tahulah dia merupakan seekor binatang yang bercengkerang ataupun binatang reptilia, boleh hidup di air dan juga di darat. Yang ketiga, biri-biri. Sejenis kambing. Pun juga ejaannya pun kita hanya tulis sekali je biri, lepas tu gunakan angka 2 tulisan Arab. Seterusnya, kupu-kupu. Memang binatang itu adalah bernama kupu-kupu. Yang seterusnya, labi-labi. Labi-labi adalah merupakan satu binatang lebih kurang dengan kura-kura. Dan yang seterusnya, anai-anai. Jadi kita gunakan angka 2 tulisan Arab. Kalau pada kitab muka surat 15 ada lagi beberapa lagi contoh, iaitu sibu-sibu, kuda-kuda. Kuda-kuda ni di sini bukan binatang. Kalau kita sebut kuda, kita tahu. Tapi ini kuda-kuda adalah satu bahagian di dalam sebuah struktur rumah, kita panggil dia kuda-kuda. Tupai-tupai. Tupai-tupai juga bukan merupakan binatang. Tupai binatang, tapi tupai-tupai juga merupakan salah satu daripada struktur binaan bangunan. Sumpah-sumpah. Sumpah-sumpah. Kalau kita sebut sumpah, baru kita tahu sumpah maksudnya kita berjanji. Tapi di sini ialah nama binatang ini memang sumpah-sumpah, iaitu binatang yang boleh bertukar warna mengikut situasi tempat dia berada. Pura-pura. Pura, kalau sebut pura kita tak faham. Pura-pura, pura-pura ni bukan binatang. Pura-pura ni merupakan dia
bersikap seperti berpura-pura, berpura-pura tak tahu, maksudnya itu. Obor-obor. Obor, kalau kita sebut obor, dia merupakan api yang dekat sukan Olimpik tu, obor. Tapi kalau di sini obor-obor adalah sejenis binatang yang berada di dalam lautan. Kunang-kunang. Kunang-kunang adalah binatang yang ada waktu malam yang mengeluarkan cahaya. Abah-abah. Abah ini, kalau satu perkataan abah, kita tahulah dia adalah ganti nama sebagai pada bapa, abah, ayah dan sebagainya. Tapi abah-abah, dia bukan menunjukkan ramai abah. Abah-abah adalah sejenis binatang. Dan seterusnya langit-langit. Langit kita tahu, tapi langit-langit adalah seperti kelambu yang berada di dalam rumah. Okey, ini adalah kata ulang semula. Jadi kita semuanya kita gunakan angka 2 tulisan Arab. Okey, seterusnya pada muka surat 16. Okey, contoh kata ulang jamak. Contoh-contoh di sini ini merupakan menunjukkan bahawa jamak banyak, untuk menyatakan banyak sesuatu tu. Okey, yang pertama di sini saya ambil contoh kerusi. Kerusi. Maksudnya banyak kerusi. Kalau kerusi, satu buah kerusi. Tapi kalau banyak kerusi pun kita masih lagi menggunakan angka 2 tulisan Arab. Baju-baju menunjukkan banyak baju. Unit-unit, beberapa unit-unit dalam organisasi sesuatu syarikat ataupun sekolah. Buku-buku. Buku, sebuah buku. Tapi kalau buku-buku menunjukkan banyak buku. Botol-botol. Pokok-pokok. Itu semua contoh kata ulang menunjukkan bahawa nak menunjukkan bahawa benda itu banyak. Okey. Kalau daripada muka surat 16 ada beberapa lagi contoh, banyak contohnya di situ. Jalan-jalan, kereta-kereta, anak-anak, rumah-rumah, kelas-kelas, guru-guru, bas-bas. Itu ini menunjukkan bahawa kata ulang itu sama. Kerusi ejaan yang sama, jadi tulis kerusi saja, satu kerusi, kaf ra waw sin ya, dan kita gunakan angka 2 tulisan Arab. Okey, itu yang pertama, iaitu kata ulang ditulis dengan angka 2 tulisan Arab. Okey, kita pergi yang kedua. Yang kedua, apabila kata diulang itu berubah bentuk, tanda sempang akan digunakan sebagai tanda ulangan. Nombor 2 ini kita gunakan tanda sempang untuk menunjukkan ataupun digunakan sebagai tanda ulangan. Okey, kata ulangan jenis ini termasuklah kata ulang berimbuhan dan berentak. Kata ulang atau kata ganda ini yang berimbuhan dan juga berentak. Kata ganda itu berentak. Okey, kita tengok contoh pada muka surat 17. Okay, contoh yang pertama bagi kata ulang berimbuhan. Okey, anak, anaknya. Perkataan pertama anak, anak kedua, perkataan kedua anaknya. Jadi berubah bentuk ejaan. Satu anak, satu anaknya. Jadi kena guna tanda sempang. Anak, alif nun qaf, sempang alif nun qaf nya. Anak-anaknya. Kedua, termimpi-mimpi. Perkataan pertama termimpi, perkataan kedua mimpi. Jadi kedua-duanya tak sama bentuk. Satu ada imbuhan ter,
satu lagi kata dasarnya. Jadi kita gunakan tanda sempang. Ejaan eja termimpi dulu, lepas tu sempang eja mimpi. Ketiga, menulis-nulis. Menulis-nulis. Yang seterusnya, akhir-akhirnya. Akhir-akhirnya. Berjalan-jalan. Jadi ini adalah contoh-contoh kata ulang yang berimbuhan yang berubah bentuk. Sama ada imbuhan itu berada pada perkataan pertama, ataupun imbuhan itu berada di perkataan kedua, ataupun imbuhan itu berada di kedua-dua perkataan. Seterusnya, bertubi-tubi. Dan pada kitab muka surat 17 ada beberapa contoh lagi. Sayur, sayuran, tanam, tanaman, berbondong-bondong, bersalam, salaman. Ini kedua-dua perkataan ada imbuhan. Yang pertama, salam itu ada imbuhan ber pada permulaan perkataan, dan yang kedua, salam, yang kedua ada imbuhan akhir an. Jadi bersalam, salaman. Jadi ejaannya bara, sin lam alif mim, sempang, sin lam alif mim, nun. Bersalam, salaman. Seterusnya, berpaut, pautan. Mengapi-apikan. Berkoyan-koyan. Dimomok-momokkan. Dan keanak-anakkan. Jadi kamu perhatikan bagaimana dia penulisan kata ulang berimbuhan. Okey. Seterusnya kita buka muka surat 18. Contoh kata ulang berentak ataupun kata ganda berentak. Bila berentak ini, kedua-dua perkataan itu tidak sama. Yang pertama, cuba kita tengok gerak, geri. Gerak, geri. Kata pertama gerak, kata kedua, perkataan kedua geri. Jadi ejaan gerak, garokof, gerak, sempang, garoya, geri. Gerak, geri. Kedua, lauk pauk. Kata ulang berentak. Yang ketiga, tunggang langgang. Bolak balik. Kucar kacir. Simpang siur. Itu semua kata ulang berentak. Dan pada muka surat 18, beberapa lagi contoh di situ. Jari jemari. Bukit bukau. Adik beradik. Zaman berzaman. Lintang pukang. Kelam kabut. Gunung ganang. Semak samun. Gotong royong. Warna-warni. Kayu kayan. Itu beberapa contoh kata ulang berentak. Jadi penggunaan tanda sempang untuk kata ulang berentak ini. Jadi untuk kaedah penulisan kata ulang terbahagi kepada dua. Yang pertama menggunakan angka 2 tulisan Arab, dan yang kedua menggunakan tanda sempang. Jadi Ustaz harap anak-anak boleh faham dan boleh buat nota mengikut apa yang berada dalam video ni. Jadi fahamkan betul-betul, sambil menyalin fahamkan bagaimana penulisan kata ulang atau kata ganda ini, supaya kamu tidak terkeliru dan tersilap bila mengejanya. Kena pastikan masa bila boleh guna sempang, masa bila boleh menggunakan angka 2 tulisan Arab. Okey. Jadi Ustaz harap kita akan bertemu lagi di lain masa. Jadi akhir kata Ustaz sudah dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.